ada dua isu yang saya nak bangkitkan. Pertama adalah cabaran ataupun lontaran yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang mencabar PAS melaksanakan hudud. Isu ini terpaksa saya depani segera kerana isu ini mempunyai pelbagai implikasi. Namun nak saya ingatkan Tun yang pernah menyebutkan bahawa Melayu mudah lupa, mungkin dia juga separuh Melayu, perlu diingatkan bahawa dalam tahun 1965, semasa itu bukanlah Barisan Nasional tetapi Perikatan UMNO yang memimpin perikatan, ia meluluskan Akta Mahkamah Syariah yang membataskan bidang pelaksanaan undang-undang syariah tertakluk dari sudut pelaksanaan hukuman kepada formula keramat 356. 3 tahun, 5,006 sebatan. Sekaligus meletakkan semua hukum-hukum hudud, qisas, takzir terbatas dengan hukuman formula 356. Dengan kata lain, tidak ada erti apapun hukuman-hukuman yang lain dalam Qanun Jinayat Islamiyah ataupun Islamic Penal Code kecuali terbatas dengan formula itu. Maka sekaligus menjadikan undang-undang jenayah atau jenayah syariah itu seperti yang saya sebutkan sehingga kini tertakluk kepada formula 356. Nah, Barisan Nasional, pimpinan Barisan Nasional berdakat namanya tahu akan perkara ini. Dan paling malang, tahap kedua saya, ketika PAS mengambil alih kerajaan Kelantan pada tahun kali kedua, pada tahun 1990, yang dipimpin oleh Yang Muhammad Tugu Ni Aziz, dan ketika PAS sedang membukakan konun ataupun enactment syariah, khususnya hukum had ataupun hudud itu, Tun adalah Perdana Menteri ketika itu yang menulis dan memberi amaran yang keras, tegas kepada Tok Guru supaya tidak melaksanakan hudud. Hari ini Tun menyebutkan bahawa dia sudah tidak lagi Perdana Menteri, maka dia cabar Tok Guru melaksanakannya. Noktah seterusnya, kita tahu yang pelaksanaan hukum had ataupun hukum hudud ini, meskipun Tun sudah tidak lagi menjadi Perdana Menterinya, masih tertakluk kepada Akta Parlimen, Akta Mahkamah yang digubal Parlimen pada tahun 1965. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan dalam schedule dalam senarai negeri, schedule 9 tak silap saya, 9 schedule, perkara-perkara yang bersambutan dengan Islam. Dan perkara-perkara itu dalam perlembagaan persekutuan tidaklah sangat terperinci. Tetapi akta yang diluluskan Parlimen yang saya sebutkan tadi itu, Akta Mahkamah Syariah 1965 itu sebenarnya yang membataskannya. Baik. Nokta seterusnya, mengapa Tun mengangkat isu ini dalam suasana diambang pilihan raya ke-13 ini? Niat jahat seperti ini jelas bagi orang yang punya fikiran yang waras dan punya pencerahan minda. Mereka tahu sengaja lontaran ini dibuat
supaya dapat mencetuskan peran-peran dalam saf Pakatan Rakyat. Tun menganggapnya begitu, begitu juga pimpinan UMNO yang lain. Berkendakkan supaya selepas daripada ini akan ada pimpinan PAS, ya, secara mungkin terdesak mau melaksanakan hudud ini, dan juga mereka meramalkan akan dibalas jawab oleh pimpinan pakatan yang lain. Saya mengambil inisiatif ini menegaskan kepada Tun dan juga kepada UMNO, pimpinan UMNO yang lain, bahawa PAS dalam semangat muafakat politik Pakatan Rakyat, PAS sebagai sebuah parti Islam yang mendasari perjuangannya atas syariah dan Islam itu sendiri, juga merupakan sebuah parti yang demokratik, bona fide, sah dari sudut undang-undang, sebagai yang berdaftar dalam Register of Society. Kita akan mengambil garis dan pentas dan kaedah proses demokrasi dan legislatif. Kita tidak akan memaksakan Islam, khususnya hukum-hukum Qanun Jinayat Islamiah ini, secara apa yang disebutkan oleh, yang ditakut-takutkan, dimomok-momokkan oleh orang seperti musuh-musuh seteru Islam sebagai backdoor implementation, menerap Islam, menguasai Islam secara pintu belakang, atau dengan kata lain, forcing Islam on others. Tun silap membuat conggakan kali ini. Tun ingat dia berdepan dengan PAS seperti mana dia pernah lakukan dahulu. PAS tidak akan silap dalam menyatakan betapa kita komited pada akhirnya untuk melaksanakan apa jua cita-cita dalam perjuangan kami sebagai parti Islam, tetapi mengambilnya, pelaksanaannya dalam garis demokrasi, dengan laluan legislatif, dengan kaedah legislatif, dengan disokong oleh rakyat. Akhir sekali, PAS yakin akhirnya rakyat tidak akan takut kepada apa-apa pun undang-undang Islam, kerana ia membawa kebaikan. Kalau satu hari nanti rakyat sokong, semua ada Islam, Kristian, Hindu, Buddha, mereka tidak takut dengan hukum hudud ini. Yang perlu takut pada hukum-hukum ini adalah mereka yang bersalah. Perompak, pencuri, yang merompak harta rakyat dengan apa jua cara, yang salah, yang curang, yang khianat. Mereka seperti beberapa individu pimpinan UMNO yang hari ini diheret dalam mahkamah, dan beberapa individu pimpinan UMNO yang sabit kesalahan, beberapa individu yang masih lagi tersenarai sebagai pimpinan, sebagai orang yang terlibat dalam skandal terbesar, the mother of all scandal dalam PKFZ. Saya masih ingat nama-nama itu dan saya boleh sebut pagi ini nama-nama itu. Yang belum diheret lagi, mereka yang seharusnya, tak perlu saya sebut nama-nama itu. Jadi ringkasnya, Tun dalam mencabar kita untuk melaksanakan hudud, kita ingatkan jangan melampau dalam keinginan untuk menyebutkan perkara yang dia sendiri halang, larang, kerana akan mendedahkan pekung di dada sendiri sebagainya. Baik, saya beralih kepada sikit lagi kalau boleh 3 minit dalam hal pendaftaran semula warga kerja asing dalam program NAMPI Kementerian Dalam Negeri yang menggegarkan dan mengejutkan rakyat seluruhnya. Terdapat di sana 1.3 juta yang tidak berdaftar. Ya.
Betul kan? Dan mutakhir sekali, didapati bahawa bukan saja mereka bekerja dalam sektor-sektor yang tidak mereka diizinkan, kerana mereka hanya diizinkan dalam sektor-sektor pertanian, ya, peladangan pertanian, ya, perkilangan, ya, pembinaan construction dan 15 pekerjaan yang lain. Tetapi ternyata bahawa mereka juga terlibat dalam kerja-kerja dalam sektor-sektor sekaligus mengambil alih ruang dan peluang kerja anak tempatan. Terdapat pula mereka yang terlibat dalam the informal sectors, bermakna mereka menjadi peniaga. Bukan hanya menjadi employee, tapi mereka juga adalah employers. Mereka juga menjadi majikan. Nah, seluruh perkara ini saya nak sebutkan ringkas. What was the minister doing all these years? He is found sleeping on his job. Tak ada orang sebut lagi, saya nak sebut. Dia ingat bila dia membuat program parti biometrik ini, dia lepas bebas. Tidak. Ada orang yang memerhatikan, dan saya adalah salah seorangnya, yang mengatakan dan ingin menyelar menteri dalam negeri itu sebagai sebenarnya sleeping on his job. Selama hari ini apa kau buat? 1.3 juta. Kerana persoalan pemberian PAS, permit kerja dan sebagainya adalah tanggungjawab portfolio KDN, bukan sumber manusia. Oleh kerana itu, rakyat mahu memberikan markah dan KPI yang fail, yang gagal. And he was found sleeping on his job.